Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Bagi Sarawak, edisi Rabu 10 Januari. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, mengetuai delegasi 29 rakan industri pada persidangan pemimpin Persatuan Pengurusan Konvensyen Profesional PCMA 2024 di San Diego, California. Persidangan yang bermula Ahad lepas dan akan berakhir hari ini. Dalam satu kenyataan media, Datuk Seri Abdul Karim berkata penyertaan dalam persidangan itu bertujuan untuk meletakkan Sarawak di pasaran acara perniagaan global. Misi PCMA pula sejajar dengan komitmen Sarawak untuk memacu kemajuan ekonomi dan sosial yang positif melalui acara-acara perniagaan. Oleh itu, Sarawak mahu mencipta peluang dan meneroka pasaran baharu untuk 7,000 ahli PCMA agar dapat meningkatkan kedudukan negeri ini sebagai destinasi acara perniagaan. Persidangan PCMA adalah perhimpunan pendidikan tahunan untuk profesional acara-acara perniagaan dan tahun ini bertemakan Think Bigger. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK telah menjalinkan kerjasama dengan Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dalam membina kemudahan bagi golongan memerlukan. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata antara kerjasama itu adalah bagi mewujudkan tempat transit gelandangan TTG di Bintulu untuk membantu golongan gelandangan di bahagian tersebut. TTG itu kini dalam proses pembinaan dan akan siap lebih awal dari jadual serta dilengkapi dengan kemudahan yang disediakan mengikut perancangan. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah memberitahu pihaknya dengan kerjasama BDA juga akan membina pusat sokongan sosial komuniti bagi menangani isu sosial di Bintulu. Beliau berkata demikian selepas lawatan kerja ke BDA di Bintulu. Kedua-dua pihak juga akan bekerjasama bagi mewujudkan Galeri Kraftangan Bintulu sebagai satu platform atau pusat jualan bagi semua hasil produk tempatan yang dihasilkan oleh penduduk tempatan. Bangunan lama Perpustakaan Lembaga Kemajuan Bintulu akan digunakan sebagai galeri tersebut. Galeri ini juga akan menjadi tempat pameran produk kraftangan dan tempatan di samping menjadi pusat bengkel latihan serta demonstrasi secara langsung kepada para pelancong. Kerajaan Sarawak akan meneruskan bantuan sedia ada kepada golongan orang kurang upaya OKU melalui 3 skim. Skim pertama ialah allowance pekerja OKU dengan kadar RM450 sebulan yang memberi manfaat kepada 3,554 penerima dengan perbelanjaan RM15.6 juta. Skim kedua pula adalah bantuan penjagaan OKU terlantar atau pesakit kronik terlantar BPT dengan kadar RM500 sebulan. Ia memberi manfaat kepada 2,532 penerima dan perbelanjaan RM12.2 juta. Manakala skim ketiga bantuan OKU tidak berupaya bekerja BTB dengan kadar RM300 dan tambahan RM50 daripada Kerajaan Sarawak sebulan sekaligus memberi manfaat kepada 9,815 penerima dengan perbelanjaan RM33.1 juta. Mulai 1 Januari tahun ini, allowance pelatih di Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti dan program pendidikan khas integrasi serta yang disantuni di rumah akan ditingkatkan dari RM150 kepada RM300 sebulan. Kerja-kerja pembinaan Kompleks Imigresen Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin yang berjumlah RM50 juta dijangka dimulakan pada tahun 2025. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Harry Jine berkata ini kerana penelitian perlu dilakukan bagi memastikan bangunan terbabit setaraf dengan pos lintas batas negara PLBN di Kalimantan Barat, Indonesia. Lawatan di PLBN banyak memberi inspirasi positif terhadap idea pembinaan ICQS Serikin. Bagaimanapun, di PLBN Jagoi Babang belum menggunakan pasport kerana menunggu ICQS Serikin siap. Sistemnya yang canggih termasuk alat pengimbas kenderaan, pengimbas operasi dilihat menyeluruh dan komprehensif. Jadi, ini akan menjadi penanda aras untuk merancang fasiliti prasarana ICQS yang lebih kondusif supaya sama taraf dengan ICQS Babang.
Beliau berkata demikian semasa lawatan ke PLBN Jagung Babang di sempadan Malaysia-Indonesia pada Isnin. Dalam pada itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru berkata, proses penilaian reka bentuk dan kajian pengoperasian bangunan dijangka mengambil masa sekitar setahun. Pelaksanaan proses pembinaan adalah cepat tetapi proses untuk prakontrak akan memakan masa kerana ia melibatkan banyak agensi dan lain-lain. Tambahnya lagi, Jabatan Kerja Raya JKR juga mengesahkan sudah melantik beberapa konsultan bagi proses prareka bentuk bangunan sebelum dibentangkan dan dinilai pada mesyuarat akan datang. Pelaksanaan projek Jalan Pasi Tanjung Manis dijangka siap sepenuhnya pada September tahun ini. Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lim Talif Saleh berkata, apabila siap kelak, kemudahan tersebut akan dapat membawa pembangunan di seluruh kawasan Lembah Rajang dengan lebih cepat sekaligus meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk setempat. Menurutnya, projek tersebut dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak dengan kos sebanyak RM321 juta meliputi jalan sepanjang 17 km dan jambatan yang merentasi Sungai Batang Rajang sepanjang 1.2 km. Kerajaan Sarawak amat prihatin dan komited untuk memastikan pembangunan dapat dilaksanakan di kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan kerja bagi mengetahui perkembangan semasa projek berkenaan. Sementara itu, Datuk Len yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang berharap agar semua projek di kawasan beliau berjalan lancar demi manfaat komuniti setempat. Met Malaysia mengeluarkan amaran kuning hujan berterusan iaitu pada peringkat waspada yang dijangka akan berlaku mulai Jumaat ini sehingga keesokan harinya. Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim berkata, cuaca signifikan tersebut dijangka akan menjurus di bahagian selatan iaitu di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong dan Sarike. Namun begitu, ia tidak bermakna bahawa pada 12 hari bulan itu hujan akan tamat. Kita akan terus memantau kemungkinan ada lagi hujan yang akan datang selepas 12 hari bulan. Beliau yang ditemui RTM di pejabatnya di Kuching semalam memberitahu cuaca signifikan yang serupa dijangka akan berlaku di bahagian utara Sarawak sekitar hujung bulan ini atau awal Februari depan. Sehubungan itu, beliau menasihati orang ramai untuk sentiasa mendapatkan maklumat terkini berkenaan cuaca melalui saluran rasmi dan dipercayai untuk memastikan perancangan berjalan lancar serta mengurangkan risiko akibat hujan. Seorang kanak-kanak berusia 12 tahun, orang kurang upaya OKU, ditemui rentung dalam kebakaran membabitkan 6 buah unit rumah kedai 2 tingkat di Batu Tujuh, Kota Sentosa petang semalam. Penolong Pengarah Operasi Negeri Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, Hendry Ardiman Shah berkata, mangsa merupakan golongan OKU kecacatan mental dikenali sebagai Jindra Huzito. Ditemui pemberita di lokasi kejadian, Henry berkata mayat kanak-kanak malang itu ditemukan di ruang tamu pada pukul 5.26 petang di rumah ketiga daripada 6 buah rumah tersebut. Mangsa malangnya meninggal dunia dalam keadaan rentung, tetapi masih lagi cukup sifatnya lah. Cuma kanak-kanak ni apabila umur 12 tahun ni dia akan rentung dan akan mengecil lah. Menurut Henry, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kebakaran itu pada pukul 3.30 petang, kemudian menggerakkan jentera dan pasukan bomba dari 3 buah balai bomba dan penyelamat Batu Lintang, Tabuan Jaya dan Kota Samarahan ke lokasi kejadian. Mayat mangsa rentung diserahkan kepada pihak polis dan siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian itu. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas, dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.